Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Iklimah Adina binti Muhammad Zubir. Nometrik 18D18F1024. Hari ini saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri. Saya menjalankan latihan industri di syarikat Medan Printing and Packaging bermula daripada 27 September 2021 hingga 11 Februari 2022. Sekiranya untuk laporan ini adalah latar belakang organisasi latihan industri, ringkasan aktiviti latihan industri, peranan atau tugas-tugas di organisasi, tugas-tugas di organisasi berkaitan dengan bidang IT, faedah yang diperoleh daripada latihan industri, isu-isu daripada latihan industri, cadangan penambahbaikan dan juga kesimpulan. Ini pula adalah latar belakang organisasi latihan industri. Untuk pengenalan syarikat industri, Medan Printing and Packaging diuruskan sepenuhnya oleh Big Printing. Ianya merupakan sebuah syarikat percetakan dan periklanan milik Penuh Bumi Putra yang beroperasi di Bandar Laguna Merbuk, Sungai Petani, Kedah. Syarikat ini juga menawarkan perkhidmatan percetakan offset, digital dan juga large format inkjet. Kepakaran kami lebih kepada percetakan kotak produk perfume, kosmetik, kecantikan dan kesihatan juga serta stiker label. Untuk objektif organisasi ini pula, yang pertama ialah menyediakan perkhidmatan yang mampu memberi kepuasan pelanggan menerusi kualiti desain dan bahan percetakan. Yang kedua, sedia memberi khidmat nasihat pelanggan berkenaan konsep yang sesuai untuk konsep corporate identity syarikat pelanggan kami. Yang ketiga, melengkapkan syarikat dengan teknologi terkini selaras dengan tenaga kerja yang cekap. Dan yang terakhir, meluaskan pasaran percetakan tanpa sepadan. Ini pula adalah visi dan misi untuk organisasi syarikat Medan Printing and Packaging. Visinya adalah menjadi sebuah syarikat bumi putra yang unggul, terbaik, kreatif, inovatif serta mampu memenuhi keperluan semasa dalam industri percetakan dan perkhidmatan grafik. Misi pula adalah membantu meningkatkan jualan produk atau perkhidmatan syarikat pelanggan kami dengan menawarkan perkhidmatan reka bentuk grafik yang terkini, sentuhan kreatif dan berseni serta memastikan kualiti yang terbaik dan berkualiti tinggi. Ia juga menggunakan kepakaran tempatan serta mengutamakan kepuasan pelanggan yang cekap dan amanah. Ini pula adalah logo atau alamat syarikat Medan Printing and Packaging. Dan ini pula adalah carta organisasi Medan Printing and Packaging. Pengurusi operasi Medan Printing and Packaging adalah Puan Siti Mariam binti Abdul Rauf dan saya practical student dan ditempatkan sebagai designer atau production. Ini pula adalah ringkasan latihan industri. Untuk pengenalan, bab ini adalah ringkasan keseluruhan aktiviti yang dilakukan sepanjang menjalani latihan industri. Berdasarkan aktiviti yang dilakukan yang telah ditulis di dalam buku jurnal refleksi secara ringkas akan diterangkan dalam bab ini yang meliputi tugas yang diberikan oleh penyelia. Bahagian ini akan menjelaskan secara ringkas aktiviti dan tugas yang telah saya jalankan sepanjang latihan industri pada satu semester iaitu 20 minggu. Hari bekerja di syarikat Medan Printing and Packaging iaitu pada hari Isnin hingga Sabtu. Untuk waktu bekerja pula, hari Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 6 petang dan hari Sabtu, 9 pagi hingga 4 petang. Untuk hari cuti pula, pada hari Ahad, cuti umum dan cuti negeri. Dan ini merupakan ringkasan mingguan ketika saya menjalani latihan industri selama 20 minggu. Untuk minggu yang pertama, saya telah belajar bagaimana untuk menghasilkan reka bentuk grafik menggunakan Adobe Illustrator iaitu AI. Dan juga saya telah belajar cara-cara untuk melipat dan memotong tray kotak produk. Dan juga belajar cara-cara untuk membuat reka bentuk grafik dengan menonton di YouTube. Untuk minggu yang kedua, saya telah melipat dan mengeras kotak produk dan juga menghasilkan reka bentuk grafik template kalender. Untuk minggu yang ketiga, saya telah gam dan lipatkan kotak produk dan juga menghasilkan reka bentuk grafik kotak gift box, Afin Bank dan juga menghasilkan reka bentuk grafik stiker akikah bayi. Untuk minggu yang keempat pula, saya telah menghasilkan reka bentuk grafik kotak hexagon box, lip matte dan lip tint. Untuk minggu yang kelima pula, saya telah mempelajari bagaimana untuk setkan reka bentuk grafik tray dalam mesin cetak kotak dan juga mempelajari banyak jenis reka bentuk grafik ketika saya menjalani latihan industri di syarikat tersebut.
Untuk minggu yang ke-6 pula, saya telah menghasilkan reka bentuk grafik kotak kopi Kiroscon dan juga kotak perfume SD Aura Perfume. Dan juga saya telah memotong kotak krim sweet dough dan kotak teh herba. Untuk minggu yang ke-7 pula, saya telah membuat penambahbaikan bagi penghasilan reka bentuk grafik kotak kopi Kiroscon dan juga kotak perfume SD Aura Perfume. Dan juga telah memotong kotak krim sweet dough dan kotak teh herba yang berlebihan di kedai. Untuk minggu yang ke-8 pula, saya telah meletakkan tali paper bag sebanyak 3,000 pieces dan membungkus serta menghantar ke pejabat pos JNT untuk dihantarkan kepada pelanggan. Untuk minggu yang ke-9 pula, saya telah memotong dan gamkan kotak teh herba serta kotak Morocco black soap dan mengambil barang di kilang iaitu di Juru dan Sungai Dua dan juga menghasilkan reka bentuk grafik kotak honeydew gabus. Untuk minggu yang ke-10 pula, saya telah membuat penambahbaikan bagi penghasilan kotak honeydew gabus dan membuat tray untuk kotak tersebut. Dan juga saya telah menghasilkan reka bentuk grafik dalam membuat banting air kelapa pandan dan juga banting ikan laut kelapa muda, ikan laut keluarlah muda. Dan juga membungkus tray JF dan stapler kalender serum dan juga kereta. Untuk minggu yang ke-11 pula, saya telah gam dan bungkuskan kotak honeydew gabus dan juga membuat tray kotak-kotak tersebut. Dan juga membungkus kalender Fariha serta kalender serum dan juga telah menghasilkan reka bentuk grafik banner lemah mood corner sebanyak 2 pieces. Untuk minggu yang ke-12 pula, saya telah menghasilkan reka bentuk grafik banner JF Hair Salon dan juga mengambil barang di kilang Sungai Dua serta Juru iaitu kilang Yutesh dan juga membungkus kotak sabun Langkawi juga slot in kotak sabun Langkawi serta mengopek dan bungkus kalender Fariha dan kotak H. Gorgeous. Minggu yang ke-13 pula, saya gamkan kotak honeydew gabus dan kotak Etira dan membungkuskan kotak-kotak tersebut. Seterusnya saya stapler kalender Diladin dan juga mengopek tray bidara dan juga mengambil kotak door gift dan goodies di Sungai Dua. Untuk yang minggu ke-14 pula, saya telah mengemas kini kotak-kotak produk yang berada di kedai dan juga stapler kalender dan bungkus kalender tersebut dan gamkan kotak Azola dan hantar ke pejabat pos JNT serta bungkus kotak vitamin dan skincare. Untuk minggu yang ke-15 pula, saya telah stapler kalender dan bungkus loose card Duchess dan juga menghasilkan reka bentuk grafik poster homestay dan juga mengira kotak produk Glowy Serum dan gamkan kotak Dress Beauty dan hantar kotak Vita Glow. Dan akhir sekali saya telah membuat laporan latihan industri. Untuk minggu yang ke-16 pula, saya telah menghantar kotak Amor Bidara dan gamkan kotak FaceTime serta Dizakira dan juga menghasilkan reka bentuk grafik banner Madam Pintis serta menghasilkan reka bentuk grafik Sampuraya. Untuk minggu yang ke-17 pula, saya telah stapler kalender BMU IM Technology dan juga membuat penambahbaikan untuk reka bentuk grafik Sampuraya. Juga telah menghasilkan reka bentuk grafik banner program kesedaran kanser cervix dan banner majlis apresiasi Sekolah Kebangsaan Melbourne. Untuk minggu yang ke-18 pula, saya telah menghasilkan reka bentuk grafik kepala kalender Madam Printing dan juga stiker dalam kenangan serta menampas stiker SDW dan mengambil kad bisnes Mokti di Heritage. Lepas tu gamkan kotak JF Body Box. Untuk minggu yang ke-19 pula, saya telah membuat laporan akhir latihan industri iaitu membuat penambahbaikan laporan tersebut dan juga menghasilkan reka bentuk grafik stiker Ayam Gepuk Utara. Dan untuk minggu yang ke-20, saya telah membungkus kotak kek Fariha, kopek dan gam kotak goodies serta gam kotak spetesa. Peranan dan tugas-tugas di organisasi pula. Di syarikat tersebut saya ditempatkan sebagai designer dan juga production. Untuk bahagian designer, saya telah menghasilkan reka bentuk grafik dengan menggunakan software Adobe Illustrator iaitu AI. Dan untuk bahagian production, ianya melibatkan proses percetakan pembungkusan produk hingga akhir satu pembungkusan produk. Tugas di dalam organisasi berkaitan dengan bidang IT adalah saya telah menghasilkan reka bentuk grafik dengan menggunakan software Adobe Illustrator
Itu dengan membuat reka bentuk grafik banner, banting, stiker, poster dan juga kotak kecantikan. Ini adalah merupakan penghasilan reka bentuk grafik yang saya telah buat di syarikat Media Printing and Packaging. Dan faedah yang diperoleh daripada latihan industri adalah dapat meningkatkan keyakinan diri dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan juga pekerja. Prestasi diri meningkat dalam menggunakan Adobe Illustrator. Pelajar juga dapat menanam semangat kerja berpasukan dan mempunyai sikap toleransi semasa pekerjaan. Dapat juga meningkatkan amalan sikap bertanggungjawab antara satu sama lain. Isu-isu daripada latihan industri pula adalah kekurangan tenaga pekerja. Kereta syarikat sering mengalami masalah teknikal dan juga rosak. PC banyak yang rosak dan tidak dibaiki sehingga menyebabkan pekerja yang lain sukar untuk menggunakan PC. Untuk cadangan penambahbaikan pula, syarikat perlu menambah bilangan pekerja bagi memastikan operasi di kedai berjalan dengan lancar. Syarikat juga perlu sediakan jadual servis kereta secara berkala iaitu bagi memudahkan urusan pekerja untuk membuat servis kereta tersebut. Akhir, syarikat juga perlu membaiki komputer atau PC yang rosak agar pekerja dapat melakukan kerja dengan lebih mudah dan juga lebih baik. Kesimpulan yang saya dapat daripada latihan industri ini adalah sepanjang lebih kurang 20 minggu tempoh saya menjalani latihan industri di syarikat Media Printing and Packaging, saya telah mempelajari dan mendapat pendedahan yang luas tentang bidang yang saya pelajari di Politeknik. Pelajar juga akan dapat peluang pekerjaan dengan lebih mudah kerana telah mempunyai pengalaman bekerja semasa latihan industri. Ia juga menjadikan pelajar berfikiran lebih terbuka dan berpandangan jauh di dalam bidang yang diceburi. Gaya komunikasi dengan lebih matang merupakan satu kelebihan yang saya peroleh untuk meningkatkan lagi kemahiran komunikasi saya. Itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.